Hai. Sekali lagi, saya Dr. Mala, seorang doktor di salah sebuah hospital swasta di Lembah Kelang, bertugas di Jabatan Kecemasan. Kepada yang dah kenal saya, selamat datang sekali lagi ke sesi live celoteh Dr. Mala. Biasanya saya live malam, tapi saya live petang kali ni. Siapa yang ada kerja tak sempat nak bersama-sama live, kamu boleh park dulu, kamu boleh share dulu, kamu boleh tag diri sendiri ataupun kawan-kawan dan ahli keluarga, kamu boleh tengok kemudian. Video ini akan sentiasa ada di wall saya, tak ada masalah. Kepada yang sempat live bersama dengan saya, thank you so much. Kita tunggu beberapa orang lagi masuk. Siapa yang ada live hari ini dengan saya sekarang, tolong letakkan hashtag vaksin mRNA, hashtag vaksin mRNA ataupun hashtag vaksin Pfizer, supaya sesiapa yang mencari maklumat dan information tentang vaksin ini boleh sampai ke video ini. Hai semua. Korang masuk sekejap, saya lupa nak on aircon panas. Saya on sekejap ya. So masuk dulu ya. Okey. Hai semua. Okey. Saya tahu kalau petang sebenarnya ramai yang tak berkesempatan untuk live bersama dengan kita. Ramai yang ada kerja sendiri, anak-anak tengah belajar dan masing-masing masih dalam masih di office dan sebagainya, tengah kerja. Tapi inilah waktu yang saya ada. Jadi saya harap sesiapa yang tak sempat live dengan saya boleh tengok kemudian video ni, sebab saya nak jawab banyak persoalan yang timbul di wall saya berkenaan dengan vaksin mRNA Pfizer. Kalau kamu semua sedar dan tahu, sebenarnya semua persoalan yang tiba ke wall saya akan cuba jawab satu demi satu. Dan sama juga semua persoalan yang datang seboleh-bolehnya lah saya akan cuba jawab. Okay, so kejap saya nak tengok komen you all dekat desktop. So saya nak buka sekejap. Okay, alright. Okay, alright. Beberapa persoalan yang ditanya, kebanyakannya doktor, saya ada darah tinggi, boleh tak saya ambil vaksin ini? Boleh. Saya ada kencing manis, boleh tak saya ambil vaksin mRNA? Boleh. Saya ada darah tinggi dan kencing manis, boleh tak saya ambil vaksin ini? Boleh. Saya ada sakit jantung, boleh tak saya ambil vaksin ini? Boleh. Saya ada masalah kolesterol tinggi, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, semua 3, 4, 5 serangkai saya ada, boleh tak saya ambil vaksin ini? Boleh. Vaksin mRNA Pfizer yang tidak memperkenalkan virus itu sendiri di dalam badan kamu, sesuai untuk pesakit yang mempunyai masalah kronik. Tapi ingat, vaksin ini adalah berfungsi untuk mencegah jangkitan COVID-19 kategori kritikal, iaitu kategori 4 dan 5. Tapi saya kira kemungkinan besar kategori 3 pun dapat dicegah juga. Tetapi vaksin COVID-19 tidak boleh mencegah kamu daripada kematian. Kematian itu bila tiba masa kamu tetap akan mati juga. Yang kedua, vaksin COVID-19 tidak boleh mencegah kamu daripada serangan jantung, daripada tekanan darah tinggi yang malignan ataupun kita panggil hypertensive emergency. Vaksin COVID-19 tidak boleh menghalang kamu daripada dapat koma disebabkan oleh diabetik, gula terlampau tinggi sampai koma, kita panggil diabetik ketoacidosis. Ia tak boleh halang, menyusu dan yang lain-lain lagi sekejap saya akan bagi tahu ya. Alright. Pesakit kronik boleh ambil vaksin ini. Kamu masih perlu meneruskan rawatan dan ubat-ubatan untuk mengawal sakit kronik kamu. Vaksin ini akan menghalang kamu daripada mendapat jangkitan COVID-19 yang kritikal, sehingga sampai teruk, sampai kena ventilator, sampai berbulan-bulan duduk dekat hospital, yang menyebabkan kamu lemah, hilang berat badan, dapat luka seperti sakroskop, sore dan sebagainya. Dan juga
orang yang bertanya kepada saya, doktor, saya ada penyakit buah pinggang, boleh tak saya ambil vaksin mRNA Pfizer? Okey, apa jenis penyakit buah pinggang kamu? Saya kena tahu. Adakah kamu ada diabetic nephropathy yang sampai kena dialisis? Kemungkinan besar kamu boleh ambil. Ataupun kamu ada SLE with renal involvement, maksudnya kamu ada penyakit autoimun yang telah menyerang buah pinggang dan mungkin tak boleh. Ataupun kamu ada nephrocytic kidney, kemungkinan besar boleh. Ataupun kamu ada batu karang di buah pinggang, adakah itu yang kamu maksudkan? Kalau macam tu, kemungkinan besar boleh ambil. Jadi persoalan kamu sebenarnya apabila kamu dipanggil, sudah tiba giliran kamu untuk kamu ambil vaksin, kamu akan dipanggil oleh fasiliti kesihatan tersebut, doktor tersebut, dan mereka akan terangkan kepada kamu segala keraguan kamu. Jadi saya nak jawab, saya boleh jawab secara rambang. Okey, doktor, saya ada alergik kepada petidin, boleh tak ambil? Kemungkinan besar boleh. Apa jenis alergik kamu? Ruam-ruam biasa ataupun gatal-gatal biasa? Kalau kamu pernah ada alergik sehingga ada anaphylactic reaction, sehingga sesak nafas, bengkak salur pernafasan, perlu masuk ke ICU, kemungkinan besar kita tidak akan galakkan. Okey, pesakit-pesakit yang lain pula, doktor, isteri saya ada sakit thyroid, boleh tak ambil? Saya nak tahu apa sakit thyroid yang kamu maksudkan. Hyperthyroidism? Boleh. Hypothyroidism? Boleh. Autoimmune Hashimoto's thyroiditis? Tak boleh. Kemungkinan besar tak boleh. Jadi saya kena tahu secara spesifik apa penyakit kamu, apa ubat-ubatan kamu, apa status kesihatan kamu secara keseluruhan. Okey, doktor, saya alergik Ponstan, boleh ke ambil vaksin ni? Okey, sama juga macam bro yang alergik petidin tadi, bergantung kepada tahap alergik kamu. Kalau alergik sikit-sikit, it's okay, masih boleh ambil. Kalau jadi alergik, kita akan bagi ubat. Kalau alergik yang sampai pernah membahayakan nyawa, kemungkinan besar kita tak akan bagi. Hypothyroid patient can take this vax or not. Subhashini Ramalingam. As I've said before, it depends what type of hypothyroidism that you have. If it's a normal hypothyroidism with no autoimmune involvement, then most likely you can take it. Yeah, if it's an autoimmune hypothyroidism and for example, autoimmune Hashimoto's thyroiditis is a variant of hypothyroidism, then I have to look at your blood tests, I have to look at your general health status, then I will be explaining to you as per your health status. Faham ya? Okey, ada juga yang bertanya dengan saya, doktor, saya ada psoriasis, saya makan prednisolone, saya ada psoriasis, saya makan methotrexate, boleh tak saya ambil? Kemungkinan besar tak boleh. Kemungkinan besar kita tak benarkan dulu buat masa sekarang. Doktor akan pantau kamu dulu. Jadi mintalah orang di sekeliling kamu yang ambil. Kalau pesakit pernah operate apnea dan pernah operate hidung yang tekak, boleh ambil, tak ada masalah. Pernah operate appendix, pernah operate batu hempedu, pernah operate ureteric stone, saya pernah cesarean, saya pernah itu, saya pernah ini, macam-macam operation, boleh, tak ada masalah. Alright. Okey, soalan yang kedua famous, G6PD. Doktor, anak saya G6PD, boleh ambil ke tak? Doktor, isteri saya G6PD, G6PD, G6PD. Okey, G6PD boleh ambil. Vaksin mRNA boleh, live attenuated vaksin boleh, inactive vaksin boleh, semua boleh. Tapi anak kamu umur berapa? Yang tu yang saya nak tahu. Kalau anak kamu 3 tahun, tak boleh ambil lagi vaksin ni. Kalau anak kamu 10 tahun pun tak boleh ambil lagi vaksin ni. 18 tahun dan ke atas baru dibenarkan untuk mengambil vaksin mRNA ini. Okey, saya pernah alergik petidin sampai red zone emergency, sesak nafas sampai kena bantuan pernafasan. Dan kemungkinan besar kamu adalah exclusion criteria. Kamu tak boleh ambil ya. Kalau pernah ada allergic reaction yang sampai sesak nafas dan sebagainya, kemungkinan besar tak boleh. Alright? Okey, yang kedua famous adalah persoalan saya pregnant. Boleh tak saya ambil vaksin ini? Saya plan nak pregnant. Boleh tak saya ambil vaksin ini? Saya menyusu badan. Boleh tak saya ambil vaksin ini? Saya minta sangat-sangat untuk kamu semua follow Dr. Imelda Balchin. Beliau ada banyak memberi ilmu dan info tentang wanita mengandung dan menyusu. Saya sendiri pun banyak follow dia dan ambil information daripada dia sebelum saya mulakan sesuatu pembacaan.
Dan saya nak quote sedikit sharing daripada Dr. Mike yang handsome daripada US tu. Dr. Mike ada interview seorang pakar obstetrics and gynecology di US tentang pemberian vaksin kepada wanita mengandung. Kalau nak jawab secara mudah, wanita mengandung boleh tak ambil vaksin mRNA? Tidak. Pengeluar iaitu syarikat Pfizer memberi exclusion criteria. Dia kata vaksin ini tidak sesuai untuk wanita mengandung kerana tiada kajian yang dibuat ke atas wanita mengandung ketika clinical trial. Jadi mereka tak boleh nak bagi kata jaminan ataupun kata putus. Okey, apapun apabila dibincangkan oleh seorang family medicine specialist iaitu Dr. Mike yang handsome tu dan juga Dr. Pakar ONG, saya dah tak ingat dah apa nama dia. Apa yang mereka bincangkan adalah sebagai ibu mengandung, kamu kena weigh, kamu kena timbangkan risiko dan manfaat mengambil vaksin itu terhadap diri kamu sendiri, untuk kamu sendiri dan baby kamu sendiri, ya. Saya nak ingatkan di Malaysia sudah ada beberapa kes wanita mengandung yang dapat jangkitan COVID-19 sehingga memerlukan rawatan ICU, ada yang sehingga kehilangan nyawa, ada yang bayi terselamat, ibu meninggal, ada yang kedua-dua ibu yang bayi meninggal, tak silap saya. Ya, jadi itu benda pertama yang kamu kena ingat. Walaupun ada ramai wanita mengandung yang disahkan COVID-19 tapi kategori 1, kategori 2 tak begitu serius, biasa-biasa sahaja, ya, tetapi kita tak tahu apakah kesan jangka panjang jangkitan ini terhadap seorang yang mengandung. Sebab mendakwah ni kan baru kan, dalam 2019 baru start kan. Jadi kita tak tahu sebenarnya, walaupun kita cakap alah kanak-kanak simple je, tak ada gejala pun, ataupun gejala sikit-sikit je, batuk semua lepas tu dah okey, saya mengandung pun tak ada apa-apa simptom pun. Walaupun kita berkata begitu, kita masih tidak tahu apakah kesan jangka panjang jangkitan ini terhadap badan seseorang. Kajian dan pemahaman tentang virus ini adalah ongoing. Sama juga dengan vaksin itu tadi, ya, kita walaupun kita tiada data, tetapi kita tahu keterukan jangkitan ini terhadap badan seseorang. Ya, jadi kita faham bahawa vaksin mRNA ini tidak memperkenalkan virus ke dalam badan seseorang. Ia juga tidak memperkenalkan sebarang bahan berat, bahan logam seperti aluminium yang ditakut-takutkan sebelum ini, tidak. Ia hanya ada garam, gula, lemak dan mRNA. 4 ini sahaja. Jadi kalau kamu timbang risiko dan manfaat seorang yang mengandung itu, ya, contohnya seseorang ini mengandung, dia bekerja sebagai staff nurse di ward ataupun hospital COVID-19, ataupun dia bekerja sebagai seorang staff nurse di sebuah hospital yang tidak handle patient COVID, ya, tetapi ada 10 dalam seorang patient dia tiba-tiba COVID positif, 10 dalam seorang patient dia tiba-tiba COVID positif. Jadi risiko untuk dia berhadapan dengan jangkitan COVID positif itu sangatlah tinggi. Jadi pada ketika itu dia kena fikir, perlu tak dia ambil vaksin dan selamatkan diri dia dan janin dia. Ya, kita kena weigh risk and benefit. Kamu kena fikir, kamu kena bincang dengan doktor pakar ONG yang follow up dengan kamu. Seorang lagi doktor ONG yang kamu patut follow, doktor mengandung yang kamu patut follow adalah Dr. Annaliza. Dia bertugas di Kuantan. Banyak juga beliau ada menulis tentang jangkitan ini dan kesihatan wanita mengandung secara keseluruhan. Saya bukan pakar, bukan apa-apa pakar dan bukan pakar wanita, bukan pakar ONG dan sebagainya. Alright? Dan juga kita kena faham untuk wanita menyusu. Bagi saya, wanita menyusu ni sebenarnya hampir tiada risiko, ya? Tapi ada manfaat, iaitu apabila badan menghasilkan antibody, baby akan dapat antibody itu daripada susu ibu. Jadi perlindungan terhadap baby itu sangat tinggi sebenarnya bagi saya. Tetapi tiada data. Bila tiada data, agak susah kami nak bagi tahu kamu. Jadi kamu kena pertimbangkan, ya? Minta doktor lukiskan dan kamu tengok risiko jangkitan COVID-19, komplikasi jangkitan COVID-19, data jangkitan COVID-19 apa dia, dan risiko vaksin COVID-19, komplikasi vaksin COVID-19, data vaksin COVID-19 apa dia. Kamu bandingkan apple to apple dan dari situ kamu buat keputusan. Bagi saya, semua staf kesihatan seperti saya,
yang kita keluar bekerja dan kita terdedah kepada pesakit COVID-19, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, tak kisahlah saya bekerja kat klinik ke, saya bekerja dekat jabatan kecemasan ke, saya bekerja dekat ward ke, dekat ICU ke, risiko kita hampir sama. Jadi buat keputusan yang sesuai untuk diri anda. Tengok, kalau kamu sebagai wanita mengandung, kamu tak nak ambil, berapa orang di sekeliling kamu yang boleh ambil vaksin tersebut dan beri kamu perlindungan. Kalau golongan yang di sekeliling kamu pun tak boleh nak ambil vaksin, lepas tu kamu pun tak ambil vaksin, jadi susah ya. Jadi kamu fikirkan daripada situ. Mereka yang ada hemoglobin E boleh ambil ke vaksin. Bacaan hemoglobin rendah, anemia ke? Anemia should be no problem. Anemia boleh ambil. Bacaan hemoglobin rendah tu maksudnya anemia ya. Anemia boleh ambil. Doktor, saya dalam usaha nak pregnant, selamat ke saya nak ambil vaksin? Kalau bagi saya selamat. Kalau kamu tengah berusaha nak ambil, tengah berusaha nak pregnant, buat x-ray pun selamat. Makan nangka pun selamat. Makan durian pun selamat. Naik kapal terbang pun selamat. Nak mendaki gunung pun selamat lagi ya, kalau kamu tengah berusaha nak pregnant. Jadi ambil vaksin bagi saya tak ada masalah. Okey. Beberapa lagi soalan yang diutarakan terhadap saya adalah, kejap saya pandang desktop saya tak berangan tau, sebab saya baca komen kamu ni dekat desktop, jadi tak terlepas pandang orang kata, tapi pun terlepas pandang juga sebab dia lari, tak reti macam mana nak stop band dia. Okey. Beberapa lagi soalan yang ditanya kepada saya adalah ni macam ni contohnya Puan Rashidah, mama saya umurnya 63 tahun, ada penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, asma. Adakah dia menjadi salah seorang yang diberi keutamaan untuk menerima vaksin ini? Terima kasih doktor. Ya betul, dia diberi keutamaan ya. Kepada yang baru masuk, saya ulang sekali lagi, kepada masyarakat ataupun orang yang mempunyai penyakit kronik kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit jantung, asma, bronchial asma, COPD, variant of asma dan sebagainya, vaksin ini diutamakan untuk mereka. Ia tidak bermaksud vaksin ini diberi untuk mencegah kematian dalam golongan ini. Ia juga tidak bermaksud vaksin ini diberi untuk menghalang komplikasi daripada penyakit kronik dia tu. No. Seseorang yang mempunyai diabetik ambil vaksin ini masih boleh dapat hypoglycemia, masih boleh dapat hyperglycemia, bergantung kepada body dia untuk dia punya body control of sugar. Itu tak berkait dengan vaksin langsung. Seseorang yang mempunyai darah tinggi ambil vaksin, dia masih boleh dapat high blood pressure sampai, that is totally tak berkaitan. Vaksin ini mencegah jangkitan COVID-19 yang kritikal, iaitu COVID-19 kategori 3, kategori 4 dan kategori 5, dengan harapan supaya bila jangkitan ini, penyakit ini adalah penyakit yang simple, sekadar batuk selsema, kemasukan ke hospital tidak tinggi, penggunaan katil ICU tidak begitu tinggi dan sebagainya, maka kita tak perlu takut dengan penyakit ini ya. Mungkin yang tak vaksin sahaja yang akan dapat sangat teruk dan sebagainya. Orang biasa memang very very normal dan kadar keboleh jangkitan pun akan menjadi rendah. Dan kita harap apabila penyakit ini sudah tidak begitu berbahaya, ialah semua orang dah dapat vaksin, jadi semua orang dapat tahap 1, tahap 2 sahaja, maka kita boleh kembali kepada kehidupan yang normal. Berapa lama untuk kita kembali kehidupan yang normal, doktor? Saya tak pasti, bergantung kepada tahap coverage kita. Berapa peratus masyarakat yang ambil, berapa peratus kita boleh kurangkan kadar keberjangkitan, berapa peratus kita boleh lindungi golongan yang tak boleh ambil vaksin ni, autoimmune, pesakit kanser tak boleh ambil, pesakit HIV, yang dah sembuh in remission, yang CD count dia sangat tinggi, yang dia punya viral load sangat rendah, kemungkinan besar boleh ambil. Pesakit HIV yang aktif, maksudnya viral load sangat tinggi, masih jumpa doktor seminggu sekali, sebulan sekali, doktor kata imun rendah, ada pula tuberculosis, ada pneumocystic pneumonia dan sebagainya, kemungkinan besar tak boleh ambil. Ya, golongan 18 tahun dan ke bawah tak boleh ambil. Ya, jadi bergantung kepada berapa peratus masyarakat yang ambil. Lagi ramai yang ambil, lagi cepat kita capai herd immunity, lagi cepat kadar keboleh jangkitan dikurangkan, lagi sedikit kemasukan ke hospital, lagi sedikit kadar admission ke ICU, maka lagi cepat kita kembali kepada kehidupan yang normal.
Okey, doktor, penyakit ESKD kategori boleh ambil ke tak? ESKD tu apa ya? CKD ya? Boleh. ESRF ya? Boleh, boleh. Boleh ambil ya. Doktor, saya takut. Okey, ini soalan yang ultimate question yang saya nak jawab. Doktor, saya takut. Patut tak saya ambil? Jangan ambil. Kalau kamu takut, jangan ambil. Kalau kamu tak percaya, jangan ambil. Kalau kamu tak ada full confidence, jangan ambil. Ya? Kejap Hai Ita. Okey, kalau kamu tak ada confident, jangan ambil. Apabila kamu menerima sesuatu rawatan, kamu menerima sesuatu ikhtiar, kamu menggunakan sesuatu ikhtiar, kamu kena percaya benda tu. Kalau kamu tak percaya, memang kamu akan ada banyak side effects, banyak problem, sebab walaupun benda tu tak wujud, kamu akan terfikir-fikir benda tu. Jadi mental health is very important. Kalau kamu takut, jangan ambil. Kalau kamu anti vaksin, jangan ambil. Doktor, saya bukan anti vaksin, saya percaya vaksin-vaksin yang lain. Cuma vaksin COVID-19 ni saya tak percaya, jangan ambil. Doktor, saya bukan anti vaksin, saya bukan anti COVID-19 vaksin, saya cuma anti kepada mRNA. Saya tak boleh nak percaya mRNA ni sebab terlampau baru, jangan ambil. Very simple. Kalau kamu tak percaya, jangan ambil. Saya percaya, saya dah buat pembacaan, saya banyak kaji, saya tahu tentang teknologi mRNA ini even sebelum 2019. This is dah lama dah sebenarnya benda ni, and bagi saya excited. Saya nak, bagi saya pandang mRNA ini sebagai satu revolusi perubatan. Harap anak kamu yang pandai-pandai, anak Malaysia yang pandai-pandai, lebih ramai akan explore mRNA teknologi ini untuk memperbaharui cara kita merawat pesakit di masa hadapan. Alright, so saya sangat-sangat happy dengan mRNA. Tetapi kalau kamu tak percaya, jangan ambil. Kalau kamu takut, jangan ambil. Kalau keluarga kamu semua takut, jangan ambil. Tapi ingat, apabila kamu tak ambil, maksudnya kamu tak ada perlindungan. Ya? Kejap, ada soalan tadi. Gout boleh ke ambil? Boleh ambil. OKU boleh ke ambil? OKU jenis apa tu? By right, OKU memang perlu ambil, tak ada masalah. Doktor, saya pernah menerima sehari sebelum saya pernah menerima rawatan H1N1 kritikal menyebabkan koma selama 1 bulan. Sehari sebelum ditebuk leher, di leher saya sedar. Apabila saya batuk, saya lambat sembuh. Menurut doktor, paru-paru saya sudah ada parut. Bolehkah saya menerima vaksin? Setakat ini tiada darah tinggi dan kecil manis. Daripada Puan Nuriha Abdullah ya. Okey, saya tak tahu apa yang kamu maksudkan parut di paru-paru. Adakah bronchiectasis? Adakah apa dia, saya tak faham. Jadi kamu kena dapatkan consultation daripada doktor yang follow up dengan kamu, dan doktor sendiri akan advise dan memberikan nasihat yang sesuai kepada untuk kesihatan kamu. Alright. Alamak, hilang pula saya punya video ni dekat wall saya sendiri. Okey. Kalau pesakit sleep apnea boleh ke ambil? Boleh. Doktor, saya gemuk, boleh ke ambil? Saya dah jawab dah tadi, boleh ambil. Tapi vaksin ni tak menguruskannya. Jangan pula cakap dah ambil vaksin saya tak kurus-kurus lagi. Itu tak boleh. Ambil vaksin atau tinggal dalam gua untuk elak COVID. Pilihan di tangan kita. Okey. Okey. Lagi satu persoalan ya. Ada orang tanya di video saya yang sebelum ni, doktor, kalau sebab saya ada terangkan yang vaksin ini ada 4 bahan garam, gula, lemak dan mRNA. Lepas tu ada pula orang tanya, sebab kita cucuk mRNA yang ada lemak tu, adakah badan kita akan mula menyerang lemak yang ada di dalam badan? Saya rasa kalau dia memang betul-betul serang lemak dan membakar lemak yang sedia ada, ramai nak ambil vaksin ni. Ya, kalau betul lah ada vaksin yang untuk bagi supaya semua lemak di dalam badan kalau saya nak pilih lah lemak kat mana nak dibakar, bagus sebenarnya. Betul tak? Tapi cuba kamu fikir, bila kamu pergi hospital, doktor masukkan air garam dalam badan kamu, adakah garam dalam badan kamu tiba-tiba jadi autoimmune? Tak kan? Ataupun orang hypo, pesakit diabetik hypo, ataupun pesakit yang biasa-biasa lama berdiri kat perimpunan tiba-tiba pengsan hypo sebab tak sarapan pagi, bawa pergi hospital, doktor bagi air gula dekat dalam, kita panggil D50%, 50cc. Air yang dengan 50% gula di dalamnya kita cucuk. Ada tak badan tiba-tiba bertindak balas dengan gula dan menjadi autoimmune dengan gula? Tak ya? Jadi kalau kita suntik benda yang memang dah ada dalam badan kita, maka badan kita takkanlah bertindak balas. Bila kita suntik benda yang tak ada dalam badan kita, sebelum ni adjuvant yang diletak di dalam vaksin tu adalah bahan-bahan yang
bukan apa ni orang kata, bukan ada di dalam badan kita. Jadi ketika macam tu, orang-orang anti vaksin ataupun orang-orang yang takut dengan vaksin ni, dia memberikan apa ni orang kata, dia memberi kesangsian kepada orang awam, mengatakan oh you know benda ni tak ada dalam badan kita, pasal apa hang nak cucuk, nanti kan dia jadi trigger lah bagai macam-macam. Habis tu bila yang itu benda yang tak ada dalam badan kita, tapi dah penat dah kita orang cakap dosnya sikit sahaja, sedikit tak memberikan apa-apa perbezaan pun kepada kamu, apa masalahnya. Tapi tak percaya. Jadi sekarang ni kita dah bagi vaksin yang apa ni, kita dah bagi vaksin yang bahan yang tak ada, bahan yang memang ada dalam badan kamu. Ya, kita bagi garam, kita bagi gula. Jadi macam mana dia nak bertindak panas? Benda tu memang ada dalam badan kita sejak kita lahir. Jadi tak adalah istilah tiba-tiba you know badan kita mula trigger autoimmune terhadap lipid sendiri. Benda tu tak logik. Tapi kalau boleh lah, hang memang boleh cipta teknologi tu ada satu yang kamu buat, kamu suntik je dalam badan, tiba-tiba badan bertindak balas, dia bakar semua lemak dalam tu, baguslah kamu akan dapat Nobel Prize. Tak kesenang nak kurus tu kalau macam itu. Masalahnya tak jumpa lagi jangan buat statement macam tu, kelakar baca. Epilepsi boleh, pesakit darah tinggi, tiga jenis ubat darah tinggi boleh. Ya, okey. Baik, sorry lah saya punya stand ni. Kalau bacaan GGT dah 2 tahun tinggi 170, boleh ke ambil? Boleh, tapi kenapa GGT hang tinggi sangat tu? Ada batu empedu ke? Okey, kesan sampingan saya dah sebut sebelum ni boleh tengok video sebelum ni. Hernia J6PD boleh. Eczema. Okey, eczema ni saya susah nak komen. Sebab eczema ni macam, saya sebenarnya ada ramai rakan-rakan dan pesakit yang cari saya khas untuk eczema. Jadi eczema ni mudah kita komen, mudah kita cakap, tapi empunya badan susah nak manage diri dia tau. Ya? Jadi eczema ni kadang-kadang dia trigger dia pelik sikit. Kalau makan ayam dia kena eczema teruk. Tapi kadang-kadang dia tak makan ayam pun dia kena juga. Oh, rupa-rupanya ada chicken stock dalam tu, macam gitu. Jadi eczema ni susah sikit. Eczema ni kita kena baik berbincang dengan doktor kamu sendiri dan tengok kadar alergik kamu, kadar eczema kamu, adakah eczema itu tengah senyap buat tu dan sebagainya, yang kamu dapatkan nasihat. Bagi saya secara rambangnya, kalau kamu eczema yang biasa-biasa yang setakat dekat siku ada kering-kering sikit, dekat sini ada kering-kering sikit, should be okay, boleh ambil ya. Hemofilia boleh ke tak? Boleh. Pesakit dialisis boleh ke tak? Boleh. Hep C boleh. Anak saya SLE boleh ke tak? SLE bergantung kepada tahap imun kamu. SLE secara blanket sebenarnya autoimmune tak boleh. Tetapi kalau SLE tu dah in remission, bla bla bla, dah okey dah, sebenarnya dah out of SLE, kemungkinan besar boleh. Alright. Down syndrome dan autism boleh, tapi di bawah 18 tahun tak boleh ambil ya. Jadi berbalik kembali kepada soalan saya, anak kamu umur berapa? Bila vaksin akan diberi untuk masyarakat? Lama lagi. Tunggu kami ambil dulu. Korang tunggu saya buat live, saya sendiri ambil vaksin. Korang tengok saya sama ke, ataupun hidung jadi lagi mancung, muka jadi lagi segi empat, mata jadi kecil sikit, tak terbeliak macam sekarang. Korang tengok saya, korang tengok rakan-rakan saya, doktor yang lain, Dr. Rushaini, Dr. Sakinah dan sebagainya. Kalau dia orang ambil, okey, tak ada masalah, korang dapat confident, tolong doakan untuk keselamatan dan kesejahteraan kami juga. Kami juga akan banyak-banyak berdoa. Nanti korang boleh ambil, boleh ya, faham ya. Thalassemia intermediate boleh. Okey, soalan Lovirin Lara Memeng. Selalu vaksin ambil masa bagi tahu lama untuk mengkaji mana-mana vaksin. Tapi vaksin COVID-19 ni tak cukup 1 tahun sudah ada di pasaran. Saya dah jawab soalan ni. Dah saya rasa dah 2-3 minggu dah. Ke dah sebulan dah. Saya rasa video saya yang saya jawab persoalan ni dah dekat 350,000 view dia. Yang hampa tak pergi tengok tu pasal apa? Lepas tu tanya soalan yang sama balik. Pergi tengok dulu video tu, ada 18 Januari ke apa entah saya dah upload. Saya pakai baju warna kuning, t-shirt warna kuning. Hampa pergi tengok yang tu dulu. Okey. Alright, menghidap epilepsi makan lemotaxil 100mg setiap pagi dan malam, boleh tak ambil vaksin ini? Soalan daripada Rashidah, boleh. Bagi saya boleh, tak ada masalah ya. Tapi kita akan explainkan lah, vaksin ini tak akan menambah atau mengurangkan kadar kamu mendapat fits. Tak ada kaitan ya. Jadi tolong fahamkan perkara itu sebelum kamu ambil. Saya tak faham apa yang korang kata kelakar, nanti saya baca balik.
For eczema, before better buat blood test untuk detect allergies. Better safe than sorry. For eczema, tolong berbincang dengan pakar dermatologi kamu ya. Resdung, bagi saya resdung boleh, tak ada masalah ya. Okey, hereditary spastic paraparesis okey ke ambil? Anak umur berapa ni yang hereditary spastic paraparesis ni? Kalau anak umur kurang daripada 18 tahun tak perlu bagi tahu, tak perlu tanya saya. Kurang daripada 18 tahun memang tak boleh ambil. Okey, cancer survivor boleh ke tak? Secara blanket bagi saya cancer survivor boleh ambil. Berbincang dengan onkologi kamu, tetapi bergantung, adakah kamu baru sehari habis kemoterapi? Adakah kamu baru 2 minggu habis kemoterapi? Adakah kamu baru 3 bulan habis kemoterapi? Bergantung, kami kena jawab daripada situ. Apakah stage kanser kamu? Apakah rawatan yang telah diberi? Apakah repeat PET scan memberitahu? Bacaan darah kamu macam mana pula? Platelet berapa? Total white cell berapa? Hemoglobin berapa? Semua ni saya kena tahu untuk jawab soalan kamu. Jadi kamu kena berbincang secara klinikal dengan doktor kamu. Faham ya? Saya hanya akan bagi kalau seseorang tu cancer survivor yang betul-betul mempunyai tahap kepercayaan terhadap vaksin ini, very good trust. Ya, kalau dia sangsi, saya sebagai seorang doktor tak akan bagi. Contohnya Kak Zuraini Kamal, pengasas Cancer Survivor Malaysia. Dia memang sangat confident, dia sangat enthusiastic, dia nak bagi kesedaran kepada pesakit kanser survivor yang lain sampai dia register untuk jadi volunteer dalam Sinovac vaksin ya. Tetapi yang tu sebab dia gunakan method yang lain, bukan mRNA, dia tak benarkan kanser survivor untuk jadi volunteer ya. So kalau macam Kak Zuraini tu saya berani bagi. Kalau hampa macam tak pasti, confuse macam gitu, kemungkinan besar saya tak akan bagi. Alright. Okey, doktor nanti tengok soalan saya ni ya. Apa soalan dia? Dia tulis soalan saya tapi dia tak bagi tahu. Dia replying to Marina. Macam mana saya nak tengok Buasir boleh lah ambil. Risau pula kalau hidung sengit. Kalau mancung saya nak ambil dulu. Dia tak ada. Dia tak ada yang rupa-rupanya boleh pin komen korang. Pasal apa saya tak pernah tahu sebelum ni. Okey. Betul, vaksin mRNA 18 tahun ke atas sahaja. Okey. Saya rasa saya dah jawab banyak dah siapa boleh ambil, siapa tak boleh ambil. Jadi rumusannya simple. Pesakit kronik boleh ambil tak? Boleh. Saya makan ubat itu, ubat ini, ubat itu, ubat ini, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh ambil adalah orang yang ada severe allergy, orang yang ada autoimmune disease dan sebagainya. Wanita mengandung boleh tak ambil? Secara blanketnya tak boleh ambil. Kalau kamu betul-betul faham risiko dan manfaat, kamu dah berbincang dengan doktor ONG kamu sendiri yang nak ambil, boleh ambil. Contohnya vaksin influenza, Influvax Tetragrip yang keluar dulu. Awal-awal bila dia keluar memang dia tak ada study terhadap wanita mengandung dan dia kata wanita mengandung boleh ambil atas risiko sendiri. Kami tak ada data Jadi slowly bila ramai ambil, rakan setugas saya pun ambil, kawan-kawan sekerja pun ambil, my family member pun ambil. Memang tak ada problem, tak ada masalah. Makin cantik bersiri-siri waktu pregnant. Saya dah boleh explain dah, saya dah boleh nasihatkan, mereka boleh ambil sebenarnya, tak ada masalah Vaksin ni awet muda ke doktor? Tak doktor. Tak awet muda okey. So saya rasa saya dah jawab semua persoalan. Saya nak jawab satu lagi soalan ni sebab hari tu saya tertinggal satu bahagian apabila saya menerangkan tentang coronavirus, iaitu tentang tentang COVID-19 ni kepada kamu Jadi saya dah bagi tahu COVID-19 dia adalah satu virus yang mempunyai banyak tanduk di luar. Vaksin mRNA dia tak bagi virus ini ke dalam badan kamu. No. Dia hanya ambil tanduk ni. Dia ambil tanduk ni, dia bawa masuk ke makmal. Dia bina balik. Dia cari protein, dia cari formula kimia yang digunakan untuk tanduk ini di dalam makmal. Kemudian dia bagi formula itu sahaja kepada seorang postman, iaitu mRNA. Okey, so macam ni dia punya strength dia Jadi ada orang bertanya, apabila doktor suntikkan mRNA tu, ribosom akan jana spike protein ini, tanduk ni Jadi bila tanduk ni keluar, badan akan cakap, tanduk ni bukan aku punya, tak pernah ada pun dalam badan aku selama ni.
terus menerus dia mengeluarkan antibody untuk tangkap tanduk tersebut, ya. Kita panggil spike protein. Okey. Bahan lain yang ada disuntik sekali dengan vaksin tersebut seperti lemak, garam dan gula memang dikenali oleh badan kita. Jadi dia tidak akan bertindak balas apa-apa. Ya. Tetapi spike protein ini dia punya formula akan dibawa masuk melalui mRNA. Maka apabila ribosom dia bina spike protein tersebut, badan kita akan mengeluarkan antibody untuk menangkap, menembak dan membunuh spike protein tersebut. Maka terciptalah antibody dalam badan kita yang spesifik untuk tangkap kaki COVID-19. Jadi kalau bila-bila ada COVID-19 ni singgah dalam badan kita, dia datang, badan terus nampak, kaki ni aku kenal, dia ni memang perompak besar, dia boleh terus tangkap kaki tersebut menggunakan antibody yang memang telah terbentuk sebelum ini. Jadi persoalan yang ditanya kepada saya, yang mana saya rasa persoalan ataupun kegelisahan yang agak munasabah adalah selingan, ya, sakit rheumatoid arthritis boleh ambil ke tak? Rheumatoid arthritis saya rasa boleh, tak ada masalah. Cuba bincang dengan rheumatologist kamu, ya. Kalau tahap kesihatan secara keseluruhan normal, should be okay. Stroke boleh ambil, tak ada masalah. Okey, jadi persoalan yang ditanya kepada saya, apabila dah disuntik dengan strand mRNA tu, ribosom menjana protein kaki coronavirus ni, sampai bila dia duk jana je kaki coronavirus tu? Adakah dia duk jana sampai sudah? Bila dia akan berhenti? Jadi saya rasa soalan sebegini sebenarnya saya wajar jawab, ya, sebab dia adalah kegelisahan yang agak orang kata munasabah. Okey, so apa yang berlaku sebenarnya? mRNA yang kita hantar melalui vaksin ni, berbenang tersebut, dia membawa kod macam ni. Dia hanya formula sahaja. Melalui formula ini, ribosom iaitu salah satu penjana protein di dalam sel di dalam badan kita, bila dia tengok kod ni, dia boleh jana kaki coronavirus tersebut. Jadi dia baca kat sini, dia buat satu kaki. Dia baca kat sini, dia buat satu kaki. Bila dia dah guna ni, dia akan destroy benda ni. Bila dia dah guna ni, dia destroy. Dia dah guna, dia destroy. Sampai dekat hujung mRNA ni kita panggil ada poly A tail. Bila ribosom nampak poly A tail ni, dia dah takkan jana protein, dia akan musnahkan kod ini. Maka dah tak ada mRNA, berbenang mRNA yang membawa spike protein ini ke dalam badan kita. Jadi berbenang mRNA ini bukan duduk selama-lamanya di dalam badan kita. Dia tengok ribosom jana protein, jana sampai dekat poly A ni, dia akan hapuskan benda tu. Alright? So sebab itu kita perlukan 2 dos. Dos yang pertama, spike protein dihasilkan cukup untuk membina antibody lebih kurang 80% perlindungan. Bila kita bagi dos yang kedua, antibody akan dibina lagi untuk memberi perlindungan plus minus 90%. Alright? Jadi, vaksin mRNA mempunyai kelebihan seperti tidak ada bahan-bahan yang menakutkan kamu seperti janin, alif baya, aluminium dan sebagainya. Tak ada apa-apa bahan yang menakutkan ataupun merisaukan. Ia tidak memperkenalkan virus secara keseluruhan di dalam badan seseorang, ya, yang mana ditakuti oleh golongan-golongan yang agak risau tentang kesihatan secara berlebih-lebih, golongan anti-vaksin dan sebagainya, suka cakap doktor masuk virus dalam badan. No, kita tidak menggunakan teknologi itu. Kita hanya ambil kaki dia sahaja. Okey, dan kaki itu pun bukan yang kita cabut kaki dia dan kita masuk dalam badan kamu. Tidak. Kaki itu ditengok apa formula formula kimia dia. Macam contohnya kalau air, dia tak cucuk air, dia cucuk H20, macam tu. Dia bagi tahu dekat ribosom tu HO, dia bagi tahu macam tu. Bila ribosom tengok, dia kata oh air, jadi dia pun buat air macam gitu. Ya, dia bukannya masuk air, dia bagi dia punya formula tu. Ya, dia bagi protein sequence tu. Jadi bila ribosom tengok, dia pun jana protein.
sampailah dia tiba kepada segmen polyethyl. Bila dia tiba kepada segmen polyethyl ni, benda alah ini akan dimusnahkan. Ya, dimusnahkan, maka berhentilah proses tersebut. Okey, saya rasa saya dah membebel terlampau panjang sebab tekak saya dah kering. Siapa yang tengok sampai ke segmen ini, tolong letak hashtag saya nak mRNA vaksin ataupun hashtag vaksin Pfizer. Alright, nanti saya nak tengok berapa orang tengok sampai akhir. Tak kisahlah korang tengok live ke ataupun korang tengok siaran tertunda ke, tak kisah. Tolong bagi hashtag supaya saya tahu. Dan saya nak buat disclaimer sikit, saya bukan orang Kedah, saya anak Jati Pahang sebenarnya. Cuma saya ada seorang kakak yang menetap di Sungai Petani, husband dia yang orang Sungai Petani. Suami saya pun bukan orang Kedah juga, tapi saya tak tahu macam mana logat Kedah ni melekat kat lidah saya. Saya rasa bila nak maki orang, logat Kedah ni memang sedap sebenarnya. Tapi Kelantan pun saya suka juga, tapi saya tak boleh nak cakap logat Kelantan tu. Jadi Kedah ni kita dapat kan lekat kat lidah kita, kita buat-buat je lah. Orang Kedah kalau hampa terima saya pun nak jadi Kedah lah. Okay, alright. So saya harap saya menjawab banyak persoalan. Semua persoalan kamu, hampir ke semua persoalan kamu mengenai siapa patut ambil vaksin ini dan siapa tak patut. Kalau ada sawan tarik, setiap hari makan ubat sawan boleh ambil ke tak? Boleh. Kalau apa tu? Kelakar doktor. Okey, boleh. Okey, Kak Not. Hai doktor. Hai Kak Not. Darah rendah boleh tak ambil? Boleh, tak ada masalah. Mata besar. Acute sinusitis yang amat kerap, almost every 3 months on antibiotic. Boleh tak? Dah bedah hidung 3 kali. Boleh. Boleh ambil, tak ada masalah. Jangan buat hal. Kena marah. Bawah 18 tahun tak boleh ambil ya. Okey, suami saya pun tengok rupanya. Orang tua penghidap Hep B boleh ambil tak doktor? Boleh. Pesakit yang dimasukkan sten jantung boleh ambil vaksin tak doktor? Boleh. Awet muda ke tak? Tak awet muda. Lawa lampu doktor? Mana ada lampu? Mana korang nampak lampu? Okey. Tak boleh ambil severe allergy. Okey, alright. Okey, severe allergy tak boleh ambil Okey. Kepada yang saya, hai Izzati Ahmad dari Kedah. Kakak saya duduk kat Sungai Petani. Dia kerja dekat hospital juga. Okay, so saya rasa banyak persoalan saya dah jawab. Saya harap kamu semua dah bersedia untuk melihat kami, petugas kesihatan, untuk ambil vaksin ini. Kepada yang tengok video ini dan kamu rasa orang lain boleh bermanfaat, orang lain boleh dapat information, tolong sharekan. Tolong share di wall kamu. Kamu boleh share di mana-mana. Cuma saya tak benarkan sesiapa untuk ambil video ini dan post di Facebook page kamu ataupun YouTube channel kamu tanpa kebenaran saya. Kalau kamu nak letak dekat channel lain, minta kebenaran saya, kamu message di Messenger, kamu minta kebenaran, most likely memang saya akan benarkan ya. Cuma yang ambil masuk rumah saya, ambil barang saya tanpa minta kebenaran saya tu saya agak marah lah ya. Especially bila kamu tidak bertanggungjawab terhadap persoalan dan komen yang berada di channel ataupun page kamu tu, saya agak frust lah orang kata ya. Alright, dengan ni saya akhiri sesi ini. Saya harap saya dah tak payah buat live tentang COVID-19 ataupun vaksin. Saya rasa saya nak buat 1, 2, 3, makin lama makin banyak pula. Saya tak tahu bila boleh berhenti. So kepada orang awam, tunggu dulu, chill out, relax. Sebab yang mula-mula akan ambil adalah kami, petugas kesihatan. Kami akan tunjukkan kepada kamu betapa selamatnya benda ni sebenarnya. Dan saya harap rakyat Malaysia ramai akan terima vaksin supaya kita boleh kurangkan tahap kritikal COVID-19, kita boleh kurangkan kadar penggunaan katil ICU, kita juga boleh kurangkan, kita juga boleh kembali kepada kehidupan biasa most likely dengan kita boleh beraya tahun ni, raya puasa dan juga raya Deepawali. Okay? Alright, thank you. Bye-bye.